once again. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semega unggul JDT dan salam kecemerlangan di MSPM tahun 2020 insya-Allah. Okey. Pada sesi PDPC kita pada hari ini, pada pagi ini, okey, kita akan membicarakan satu teknik ataupun kaedah penulisan yang saya jenamakan sebagai strategi 18 bin bintang TAR. TAR. Okey. Dalam strategi 18 bintang ini ada ayat-ayat khas yang dibina untuk setiap perenggan. Tapi pada kali ini kita hanya menumpukan fokus untuk pendahuluan saja. Jadi hari ini saya akan pimpin awak satu persatu supaya masalah untuk menulis karangan, memulakan karangan di bahagian mana? Pada bahagian mana kita nak mulakan karangan? Mestilah pendahuluan. Tidak akan timbul masalah. Banyak pelajar yang bermasalah apabila dapat soalan, mereka yang pilih sendiri soalan itu, tapi bila nak mulakan pendahuluan, apa dia? Tak mampu nak meneruskan penulisan. Dengan alasan tidak ada dia tak tahu apa nak tulis. Kalau dia dah tulis pun, dia tulis separuh, lepas tu dia duduk ke mana. Dia akan bazirkan masa dan akhirnya nanti awak akan menjawab tugasan awak bahagian A, bahagian B dalam keadaan yang terbuku gapah dan hasil penulisan awak sangat mengecewakan. Awak sendiri rasa kecewa. Awak sendiri sedar. Jadi pengurusan masa sangat penting. Jadi untuk memudahkan, melancarkan tugasan awak nanti pada hari peperiksaan SPM sebenar utamanya, itu paling penting, kamu dah bersedia dengan satu strategi yang mana-mana soalan pun, apa-apa soalan pun yang awak nak apa? Nak jawab, utamanya soalan nombor 1, nombor 3, dimensi diri, dimensi keluarga, dimensi masyarakat, awak mampu jawab dengan baik menggunakan strategi 18 bintang. Okey, kita tengok pada layar ada 4 jenis ayat utama. Cukup sekadar itu pun awak dah boleh menghasilkan satu perenggan penutup yang cemerlang. Okey, kita ada ayat tema. Yang kedua, kita ada ayat huraian tema. Nanti saya jelaskan satu persatu. Yang ketiga, ayat persoalan. Yang keempat, yang terakhir ialah ayat hala tulis. Ayat cinta. Jangan ayat cinta pula. Ayat cinta awak pandai kan nak menggoreng ni. Okey. Apa dia ayat tema ni? Ni dia. Apa ayat tema ni? Ayat tema ialah ayat yang hendak memperkenalkan tema. Ayat pertama dalam pendahuluan itu kita namakan ayat tema. Ayat yang kamu perlu memperkenalkan tema ataupun tajuk ataupun isu utama yang nak diuraikan dalam karangan. Contoh, saya bagi contoh. Masalah disiplin dalam kalangan pelajar di sekolah semakin serius. Nokta. Ayat pertama dalam soalan. Ada 2 ayat kan? Yang pertama ni kita namakan ayat penyataan. Di dalam ayat penyataan itu ada tema, ada tajuk, ada isu. Apa isu dia? Masalah disiplin dalam kalangan pelajar.
Jadi frasa ataupun perkataan masalah disiplin ini mesti dimasukkan dalam ayat tema, memperkenalkan apapun juga cara awak menggunakan itu terpulang pada awak. Ada yang buat bersungguh-sungguh ayat pertama, ayat tema tu, ada yang buat yang lebih kurang, ada yang menghasilkan satu ayat yang sangat menarik. Faham? Siapa agak-agak yang boleh mampu beri satu contoh ayat tema? Contohnya tadi dengan soalan dia apa? Masalah disiplin dalam kalangan pelajar sekolah. Okey, ataupun kita terus pindah pada MOU. Halaman ataupun muka surat 3. Kita cuba layan ataupun jawab bahagian A. Teknik strategi yang sama 18 bintang. Okey. Usaha mempopularkan permainan tradisional. Okey, saya bacakan. Huraikan pendapat anda tentang usaha mempopularkan permainan tradisional di negara kita. Okey. Bahagian A pun itu yang saya baca tadi, ayat penyata. Ayat pertama. Ini bahagian A. Apa tajuknya? Apa tema dia? No, bukan. Kalau usaha itu itulah kata kunci isi tugasan. KKIT. Dia punya tajuk, tema, isu. Isunya ialah permainan tradisional. Betul? Permainan tradisional. Okey, kalau saya baca ayat kedua, kan? Huraian anda hendaklah, kan ada kan? Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Ini ialah tugasan awak. Huraian kena dihuraikan. Kan? Isi dah diberikan, ada 3 isi idea di bawah tu, betul? Okey. Jadi tema ni adalah permainan tradisional. Permainan tradisional inilah yang nak dituliskan di dalam ayat tema. Agak-agak macam mana nak tulis? Kita boleh guna ayat dalam ayat penyataan. Misalnya paling tidak pun awak tulis, sememangnya benar bahawa, kan, permainan tradisional semakin dipinggirkan, semakin dilupakan oleh masyarakat kini, terutamanya oleh golongan remaja. Contohnya kan, boleh kan, sudah terang lagi bersuluk, boleh juga macam tu. Permainan tradisional yang menjadi warisan budaya nenek moyang kita semakin dilupakan. Boleh? Ada tak masuk permainan tradisional tadi? Ada. Kan? Sambil saya jelaskan ni, awak boleh catat. Boleh catat ayat yang pertama, cara menulis ayat pertama. Yang paling penting, ayat tema mestilah memperkenalkan tema. Ada juga yang tulis yang lebih hebat, lebih cemerlang, lebih menarik, meniti dari bibir ke bibir seluruh masyarakat di negara ini. Permainan tradisional yang menjadi warisan budaya nenek moyang kita sejak sekian lama semakin dipinggirkan, terutamanya oleh golongan remaja. Itu boleh? Tak masalah. Kan? Jelas? Apa saja tentang permainan tradisional. Hanya sekadar nak memperkenalkan permainan tradisional. Okey? Kita pergi ke
ayat yang kedua, iaitu ayat apa tadi? Ayat uraian tema. Apa dia ayat uraian tema? Ayat uraian tema menghendaki awak menguraikan tema. Apa tema tadi? Ulang lagi semula. Permainan tradisi. Jadi dah tahu. Tugasan yang kedua, aku kena tulis ayat uraian tema. Aku tahu dah kena tulis ayat uraian tema. Tahu dah, cikgu dah beritahu dah. Tugas awak ialah menguraikan tema. Tema hari ini ialah apa tadi? Permainan tradisional. Macam mana nak tulis ni? Okey. Saya pimpin. Antara yang awak boleh masukkan dalam ayat uraian tema ialah tema tadi permainan tradisional kan? Okey, awak boleh masukkan isu semasa. Isu semasa ni ialah cerita tentang apa-apa sajalah yang berlaku sekarang ni. Anak-anak remaja lebih gemar melayani menggunakan apa? Telefon pintar mereka untuk bermain untuk melayani permainan video kan. Banyakkan permainan video kan yang awak kena tahu, boleh masukkan. Bila awak masukkan permainan video yang moden yang biasanya awak muat turun, awak install kan, dalam bahasa Inggeris install apa semua tu, awak boleh gunakan telefon pintar awak kan, mudah kan. Okey. Selain isu semasa, awak boleh masukkan contoh permainan tradisional. Kita sebut permainan tradisional, tetapi kita tak jelaskan sikit, kita tak huraikan sikit apa tu. Kita anggap orang lain tak tahu, kita sendiri yang kena beritahu. Permainan tradisional seperti congkak, seperti galah panjang, apa lagi? Batu seremban, guli, cepir. Cepir tu apa maksudnya apa? Penutup botol. Apa lagi? Galah panjang saya dah sebut tadi. Okey, galah panjang, okey, dan sebagainya lah yang awak tahu. Sepak raga gulatan pun permainan tradisional. Gasing bagus. Jadi masukkan contoh-contoh permainan tradisional itu yang dah dikatakan apa? Dah dilupakan oleh masyarakat, terutamanya golongan remaja. Boleh faham? Jadi apa yang boleh masukkan? Isu semasa, contoh lagi, faktor kunci. Contohnya awak punya kata kunci tugasan awak, KKIT awak ialah usaha langkah-langkah nak mempopularkan permainan tradisional. Betul? Dalam buku MOU tu tugasan awak. Kita boleh masukkan dalam ayat uraian kata kunci selain kata kunci tugasan awak. Kita boleh masukkan punca, sebab, faktor, mengapa permainan tradisional semakin dilupakan. Itu pun ada kaitan dengan isu semasa. Jadi dalam ayat huraian tema ahud, awak boleh masukkan sekaligus kadang-kadang 3 unsur di hadapan, iaitu isu semasa, contoh permainan tradisional, dan juga kata kunci selain kata kunci utama awak, kata kunci tugasan awak kan. Kalau dia bagi usaha, dia nak usaha, dalam ayat uraian tema boleh masukkan punca berlaku sesuatu berdasarkan tema tadi kan. Punca mengapa permainan tradisional dipinggirkan, dilupakan, semakin dilupakan. Boleh faham dalam masyarakat. Okey. Jadi macam mana nak buat? Apa penanda wacana yang biasa kita gunakan, yang mudah? Hal ini dikatakan demikian kerana, atau hal ini terjadi demikian kerana, hal ini berlaku demikian kerana, hal ini
tercetus demikian kerana boleh kamu pilih mana-mana. Ataupun yang paling pendek tetapi impaknya bagi saya nampak macam hebat kan. Kita boleh tulis dalam konteks ini. Jelas? Jadi kita ambil yang pendek dulu Dalam awak kena rujuk Mat E plus. Okey, Mat E plus semua ada Mat E plus Di dalam ini saya sediakan apa? Satu jadual dari renggang pendahuluan, pengganti dan penutup. Siap sekali dengan penanda-penanda wacananya yang menarik. Setiap ayat saya dah siapkan penanda-penanda wacana, tak ada masalah. Okey, kita ambil dalam konteks inilah. Okey, terima kasih. Saya ambil dalam konteks ini dengan fokus balik semula. Jaga dan belajar. Dalam konteks ini, kan, kita sebut. Kita nak sebut apa lepas tu? Sebutlah tema pun tak apa. Dalam konteks ini, permainan tradisional seperti, nampak dah masuk contoh kan? Seperti, sebut kan? Gasing, congkak, batu seremban, galah panjang. Tak perlu banyak sebab nama pun sekadar dan lain-lain lagi pun boleh lah. Semakin dipinggirkan oleh masyarakat moden, terutamanya golongan remaja, kerana ataupun disebabkan oleh, itu dah apa? Kata kunci punca kan? Lain daripada tugasan awak kan? Lain daripada kata kunci tugasan kan? Kata kunci tugasan apa tadi? Usaha kan? Terpunca daripada apa? Ledakan, letusan teknologi yang menghasilkan, mewujudkan pelbagai permainan video yang dikatakan lebih menarik minat masyarakat. Kan? Pada masa ini. Jangan kini ini salah. Pada masa ini. Settle, selesai tugasan menulis ayat huraian tak perlu huraian yang panjang lebar. Sekadar boleh masukkan apa? Contoh temanya, contoh tema. Kalau sekarang ni tema ni adalah permainan tradisional, masuklah contoh permainan tradisional. Sebab kalau lah masuk temanya masalah disiplin, berilah contoh salah laku disiplin. Kalau cerita tentang temanya tentang pelancongan, boleh masukkan pelbagai jenis pelancongan dekat negara kita. Misalnya kalau pelancongan apa? Kita ada iko pelancongan, kan? Lagi pelancongan bertema, acara bertema seperti perayaan Hari Kebangsaan tu pun satu jenis pelancongan. Orang akan datang nak tengok macam mana kita menyambut Hari Kebangsaan. Pelancongan sukan dan rekreasi itu banyak. Banyak pelancongan. Jadi contoh-contoh itu masuk dalam mana? Contoh-contoh masuk dalam ayat huraian tema. Sebilangan sahaja contohnya, bukan nak semua. Kan? Okey. Kita pergi ayat yang ketiga, pertama. Ayat persoalan. Ayat persoalan ini adalah satu ayat yang nak memberi peluang kepada awak, menunjukkan kepada pemeriksa, guru awak, pembaca bahawa awak ni matang. Awak lemparkan, awak bentuk satu ayat persoalan. Satu persoalan awak lemparkan. Awak kemukakan satu pertanyaan tentang isu permainan tradisional. Gaya, lebih kepada gaya penulis. Bagaimana awak mengolah penulisan awak itu dalam penalaran ini nampak lebih bergaya, nampak lebih matang, nampak lebih menarik. Cikgu, saya tak nak buat cikgu ayat ni. Kalau tak nak buat, ruginya.
Okey. Biasanya ayat persoalan orang mulakan dengan persoalannya. Dah letak awal-awal perkataan persoalannya. Lepas tu sambung dengan kata tanya apa? Apakah? Lepas tu tambah dengan kata kunci isi tugasan utama awak. Apa dia tadi? Usaha-usaha. Bagus. Persoalannya, apakah usaha-usaha untuk ikut dalam soalan. Kalau dalam soalan tu usaha-usaha untuk mempopularkan permainan tradisional, luaskan ayat, di negara kita pada masa sekarang. Tidak ada kata keterangan tempat, tidak ada kata keterangan masa, luaskan ayat. Pada akhir ayat persoalan mestilah diletakkan tanda soal. Sebab awak gunakan kata tanya apakah tadi kan. Ada juga pelajar yang dia tak nak guna macam tu. Dia nak cantikkan lagi ayat persoalan ni. Dia buat macam mana? Persoalan yang sering berlegar-legar dalam benak fikiran saya ialah, dicantikkan lagi ayat kan? Sama tak dengan ayat yang pertama tadi? Tak sama kan? Apakah, baru disambung, apakah usaha-usaha untuk mempopularkan permainan tradisional di negara kita pada masa sekarang? Dia mencantikkan ayat itu supaya jadi lebih menarik. Ya? Ada juga yang gunakan tepuk dada tanya selera. Jangan tukar tepuk dada tanya iman. Jangan berubah. Benda yang dah asal begitu jangan diubah. Nanti awak punya frasa menarik ke, kalau itulah kebetulan ungkapan menarik. Ungkapan menarik macam ada apa, peribahasa dan sebagainya, tidak dikira kerana ungkapan itu tak pernah wujud. Jadi gunakan ungkapan peribahasa, corak kata dan sebagainya yang memang ada dalam entry kamus peribahasa, kamus dewan kan, misalnya kan. Yang tak ada jangan diubah suai. Boleh faham? Jadi dia buat tepuk dada tanya selera, barulah digunakan persoalannya. Apakah nama? Tujuan ayat tetap sama, tetapi berbeza dari segi cara menulis. Satu yang biasa-biasa, satu yang nampak lebih menarik dan luar biasa. Jadi kita nak dari awal ayat pendahuluan sampai awal dalam ayat pendahuluan ada 4 kan. Dari ayat pertama tema, ayat uraian tema, ayat persoalan, nanti yang terakhir ayat ada pengisian. Semuanya ayat-ayat yang hebat dan menarik. Yang masih itu dapat menarik perhatian pemeriksa untuk memberikan impression markah yang tinggi. Kalau pendahuluan pun dah mula hambar, mempengaruhi mood pemeriksa, pastinya impression markah awak taklah tinggi. Ada kesalahan bahasa lagi makin turun. Okey, kita pergi ke ayat yang keempat. Ayat hala tujusi. Ini ialah ayat yang terakhir dalam pendahuluan. Apa ceritanya? Dia macam satu ayat penegas dalam pendahuluan. Biasanya saya akan tulis macam mana? Oleh itu. Sambung apa? Koma. Oleh itu, apa dia? Guna ayat, guna kata kunci isi tugasan awak. Apa dia? Usaha-usaha kan? Itu dah sambung ni. Tulis, salin dan tampak. Oleh itu, usaha-usaha untuk mempopularkan permainan tradisional di negara kita akan menjadi fokus dominan diskusi saya. Nak sampai situ boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi ada pelajar yang nak sambung lagi. Menjadi fokus dominan diskusi saya selepas ini. Maksud selepas ini merujuk pada perenggan yang seterusnya. Itu perenggan isi. Ataupun tak nak guna selepas ini, diguna pada perenggan seterusnya. Boleh nak? Nak tak? Dah boleh. Tapi ada juga pelajar yang tak nak. Dia banyak idea dia dah belajar kan. Sambung lagi. Demi kebaikan bersama. Boleh faham?
Ada lagi dia tak puas hati, ada lagi pelajar yang lebih hebat, tak puas hati, dia sambung lagi. Lepas demi kebaikan bersama, dia tulis apa lagi? Kerana tiada penyakit yang tidak ada penawar. Maknanya usaha-usaha ni mestilah disebabkan ada masalah. Betul? Okey. Jadi usaha-usaha, langkah-langkah kan merupakan satu boleh kita kaitkan dengan frasa yang menarik tadi apa? Tiada penyakit yang tidak ada penawarnya. Bermaksud tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Semua ada caranya, semua ada solusinya. Jelas? 4 jenis ayat dalam pendahuluan strategi 18 bintang. Ulang semula. Apa dia? Ayat, tema, ayat huraian tema, ayat persoalan. Tahu cara nak guna sekarang? Kalau tak tahu, tanya. Imam Al-Ghazali kata orang yang sentiasa bertanya ialah orang yang bijak sana, bukan orang yang lemah. Itulah orang yang bijak sana. Kalau dia kurang, dia nak lebih. Kalau dia kurang pasti, dia nak lebih pasti. Dia faham? Bijaklah tu. Tindakan yang bijak daripada orang yang duduk berdiam diri, tak faham, senyap aja kan. Tak apa, tanya. Awak tanya, saya cuba santuni awak sebaik-baik mungkin. Jangan malu. Kan? Belajar tak boleh malu. Bina keyakinan diri. Tak ada siapa pun nak marah. Cik-cik semua membantu, sangat berhasrat untuk membantu awak, tapi tak ada yang nak minta bantuan. Kan? Cikgu pun tak tahu masalah awak kan. Cik orang ramai cik. Jadi saya serahkan amanah dan tanggungjawab awak untuk bina perenggan pendahuluan sahaja untuk hari ini. Perenggan seterusnya nanti kita akan buat bersama lagi. Kita buat bersama lagi dan saya akan pimpin pula untuk perenggan yang seterusnya, perenggan isi. Jadi hari ini buat perenggan pendahuluan saja 4 jenis ayat saja. Tetapi pastikan ikut strategi 18 bintang supaya dapat menghasilkan pendahuluan yang cemerlang dan pada masa yang sama pendahuluan yang menarik. Okey, apa dia? Saya ulang balik semula. Halaman 3, muka surat 3, iaitu permainan tradisional sebagai temanya. Tugasannya ialah susah untuk mempopularkan permainan tradisional. Okey, itu saja pada untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.